ABCD. Betul. Dia jadi rojak. Faham tak? Dia jadi rojak. Tak, itu mistake saya yang pertama lah. Saya combinekan teknik terlalu banyak. Nak jadikan teknik-teknik yang sebelum ni sebagai sebuah confluence, boleh, tak ada masalah. Contoh, korang belajar dengan saya SRA dan RSS. And then korang ada belajar dengan Sifu ni pakai apa nama stokastik ke RSI. Korang nak combine kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan pergi combinekan yang apa indikator ni campur ni campur ni campur ni. Tak boleh. Faham tak? Faham? Faham? Benda yang pertama? Komen guys, komen komen komen. Saya nak korang komen 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 komen. Okay, itu mistake yang pertama yang saya buat. Mistake saya yang kedua yang saya pernah lalui dulu adalah selepas saya selesai pergi kelas personal coaching, saya balik, tahu saya buat apa? Saya terus full margin besok. Saya waktu kelas macam korang dengan saya hari ni, korang belajar and then korang dah nampak direction. Macam hari tu lah belajar OSHC. Mazal saya dah nampak direction. Pergi depo 500 full margin perhabis. Lepas tu terciduk bos. Terciduk bos. Terciduk. Dan bila kita lost tu, apa yang jadi? Saya tanya korang. Bila kita lost tu, apa jadi? Teknik tu tak salah. Sakit hati, emosi, koyak. Tak. Mistake dia satu yang akan membuatkan benda tu jadi jangka masa panjang. Betul. Cakap hair ke apa ni. Kita, kita ganti teknik. Bukan kita ganti teknik, kita dah mula goyang dengan teknik tu. Cari teknik lain lagi. Faham tak? So, saya tak nak benda ni terjadi. Faham? Faham tak? Saya tak nak benda ni terjadi. Okay? Contoh lah yang ada dalam circle kan. Dia belajar OSHC. Besok tu saya bagi setup. Dia kaji setup tu, okay, ini setup OSHC Mazhar bagi. Dia tekan. Itu lain cerita lah. Sebab dia nampak apa yang saya bagi. Itu bagus. Macam cons ni. Apa, nama betul apa cons? Apa hal nama cons dia buat ni? Nama memang cons ke? Nama apa? Saya lupa lah. Cons ni banyak kali yang saya tanya nama dia. Dia antara orang yang konsisten juga sentiasa hantar feedback, konsisten flip, withdraw. Mantap. Dan saya happy sebab orang nampak reason. Okay, saya happy bila saya bagi setup, orang nampak reason. Benda tu sangat penting. So, yang ada dalam circle, bila saya bagi signal, saya bagi setup, cuba korang dah entry tu satu cerita, okay, dalam masa yang sama belajar. Kenapa Mazhar bagi setup ni? Faham tak? Okay, belajar. Masih tak berani nak hold. Alamak, mana Gary hilang dia tutup kamera. Tak apa. Nanti saya akan ajar korang cara macam nak exit. Hari tu siapa yang hold cons ni ke? Siapa yang nak exit sampai 2028 ke dia hantar kat saya tu? Dia lah. Dia hold sampai lebih 100 speed tak chat saya. So, saya happy lah benda tu. Okay? Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Korang rasa apa mistake saya yang ketiga? Mistake saya yang pertama adalah saya combinekan teknik. Mistake saya yang kedua adalah habis kelas saya terus pergi full margin. Mistake yang ketiga korang rasa apa? Apa korang rasa mistake saya yang ketiga tu? Cuba korang komen. Kalau korang pernah belajar lah dengan mana-mana cikgu pun sebelum ni, apa mistake yang korang pernah buat selepas korang punya kelas ni? Management, direction, tamak, tak ikut SOP. Jawapan Izam Saad tu betul. Modify teknik pun ada. Tu betul tak? Okay. Mistake saya yang ketiga adalah apa tau? Mistake saya yang ketiga adalah saya tak buat backtest. Saya tak buat backtest. Siapa yang pernah follow saya daripada zaman PIS Ganas dulu? Siapa yang pernah follow saya daripada zaman PIS Ganas dulu? Waktu tu dia tahu. Waktu dulu saya cakap terus terang,
Saya buat kelas macam ni lah. Macam ni saya buat kelas. And then saya wajibkan semua student waktu tu buat 500 screenshot. Saya tahu tak semua orang sanggup. Dengar-dengar, weh 500. Tapi daripada zaman tu lah yang telah melahirkan ramai trader-trader sekarang yang konsisten. Ramai sifu-sifu kat TikTok yang tengah ada tu. Daripada kelas tu, daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi saya buat kelas. So, saya rasa sangat happy. Tapi saya rasa bersyukur sebab pengorbanan korang untuk buat homework tu membuatkan korang rasa korang dah menjadi trader yang berjaya sekarang. Faham? Semua saya rasa Ustaz. Thank you very much. Malam ni saya celik hati dan mata. Alhamdulillah, tahniah. Hadir Universiti Ustaz. Ui, dekat sini pun ada. Zaman universiti, zaman pondok dulu tu. Okay. So, saya punya perjalanan dulu, saya berhenti di separuh jalan. Maksudnya tahun lepas tak silap saya stop daripada mengajar. Okay, saya stop sebab waktu tu saya dikurniakan seorang cahaya mata. Saya buat keputusan saya dah tak nak mengajar. Saya nak slowly, saya trade tapi saya tak ke depan. Faham tak? And then bila sekarang baby pun dah makin besar, and then saya dah boleh urus masa dan sebagainya, barulah saya start balik untuk mengajar. Okay. Cuma sekarang saya tak paksalah korang untuk buat 500 screenshot macam dulu. Faham tak? Tapi orang yang buat dia dapat. Itu je yang saya boleh cakap. Orang yang buat dia akan dapat. Nasihat saya, selepas kelas, buatlah backtest sebanyak mungkin yang korang boleh buat. Faham tak? Buatlah backtest sebanyak mungkin yang korang boleh buat. Sebab daripada backtest itulah akan menjadikan korang seorang trader yang lebih berjaya dan konsisten. Macam mana nak buat backtest yang efektif? Nanti kita tunjuk. Sebab backtest dia ada macam-macam lah. Dia ada macam-macam jenis backtest. So kita akan tengok backtest yang macam mana. Okay? Faham? Setakat sekarang okay? Setakat sekarang okey. Fizi je angguk. Yang lain macam mana okey? Buat kat goal saja atau pair lain? Pair lain. Waktu tu backtest 500 screenshot tu memang kita buat kat semua pair. Okey? Memang kita buat kat semua pair. Backtest ni bukan maksud kita kena entry. Tak. Backtest ni adalah benda yang dah berlaku. Kita backtest, kita nak cari betul ataupun salah apa yang kita buat. Clear? Clear guys? Clear? Boleh kita sambung? Boleh kita mulakan kelas kita pada malam ini? Boleh kita mulakan kelas kita pada malam ni guys? Boleh? Ready? Okay. Sebentar, minum air balik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa saja ilmu yang ada bermanfaat disampaikan untuk korang dan benda ni menjadikan korang trader yang berjaya dan konsisten. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salatan. Okay, saya dah record. Jom saya share screen untuk korang. Okay, sekejap. Okay. Okay guys, korang nampak screen? Adakah korang nampak screen? Cuba komen, cuba komen. Adakah korang nampak screen? Nampak? Okay. Okay. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. So first topik yang kita akan cover pada malam ini adalah berkenaan dengan direction. Okay, tapi sebelum saya nak masuk kepada direction, saya juga nak cover kepada korang sebab hari ni kita dalam webinar. So saya cuba cover semua. Okay, sebelum ni kelas saya akan cover direction, setup, confirmation, habis. Tapi disebabkan hari ni kita belajar tentang kita adalah webinar, so saya akan cover sedalam-dalamnya, termasuklah benda yang agak basic. Okay, kita start dengan benda basic sikit. Ini sekejap je, 2-3 minit pun dah habis. Okay, what is Forex? Forex ni apa? Yang korang tengah trade ni. Okay, korang kena faham.
Forex ni adalah sebuah perdagangan mata wang dunia yang melibatkan antara dua buah negara. Yang ini saya tak tulis Boleh Saya tak tulis sebab benda ni basic, saya just nak korang punya pemahaman korang faham. So, bila korang tengah trade forex, bermaksud kalau korang trade currency, korang tengah trade mata wang dunia negara tersebut. Sama ada GBP dengan USD. So, korang tengah trade dua mata wang yang berbeza. Itu adalah forex. Forex exchange. Pertukaran mata wang. Clear? Masa sekarang? Clear? Faham guys? Clear? Saya cover basic sikit ni. Cuba komen, cuba komen. Saya nak komen daripada korang. Okay. Dalam erti kata, benda yang penting dalam buat forex ni satu. Benda yang sangat-sangat penting. Benda yang sangat-sangat penting yang saya nak share kepada korang. Yang benda ni, saya beri jaminan, saya tak pernah share pun dekat public. Saya tak pernah share pun dekat public. Cuma saya akan share kepada korang. Dan saya haraplah benda ni menjadi satu benda yang sangat-sangat bermanfaat untuk orang. Walaupun korang nampak benda ni basic. Dan saya akan bagi satu jaminan dan korang akan terkejut. Sebab benda ni antara salah satu benda yang saya ajar kat student PC saya. Okay. So, ini salah satu benda yang saya share kepada korang. So, saya harap benda ni bermanfaat dan boleh bantu korang lah. Terutamanya kepada trader-trader yang takut nak hold. Ni saya share. Okay. Boleh? Boleh kita mulakan Boleh Boleh? Okay. Bila korang faham forex ni adalah perdagangan mata wang dunia, korang kena faham yang trade forex ni bukannya kita saja. Dia ada Asia session, dia ada Euro session, dia ada London session dan dia ada apa? US session ataupun New York session. Faham tak? So waktu pagi, maksudnya apa yang dimasukkan dengan session ni adalah waktu-waktu kita trade, waktu-waktu bekerja. Ibarat Asia session ni kita masuk kerja kau apa? Hafizi jawab 8 pagi. So ini waktu Malaysia 8 pagi. So kalau ikut waktu Euro 8 pagi diorang bersama dengan 2 tengah hari kita. 2 tengah hari kita. Kalau London pukul 4 petang kita. Okay, London session pukul 4 petang kita sama dengan 8 pagi diorang. Dan US session adalah pukul 9 malam. Faham? Faham tak guys? Thank you Sifu. Saya yang grow 20J200 itu. Tanya semoga terus konsisten. Amin ya rabbal alamin. Faham Clear? Okay. Ini saya nak beritahu korang. Saya nak bagi satu ilmu yang cukup power kepada korang berkenaan dengan trading session yang ada. Okay? Ustaz, saya tak nampak komen orang. Memang korang takkan nampak sebab saya tak nak scammer komen. Sebab tu saya takkan saya tak buka pada public. Okay, boleh? Okay. Oh, London, asal dia di pembaris itu? Okay, London session ni dia pukul 3 atau pukul 4, sorry. London session dia pukul 3 atau pukul 4, tapi saya lebih fokus pada pukul 4 lah. 3 ataupun 4 petang. Okay, 4 PM. Tapi nanti timing akan tukar. Yes, timing akan bertukar mengikut daily light apa tak, saya tak ingat benda tu nama dia. Okay, tapi buat sekarang ini waktu dia. Okay, clear? Okay, Asia session yang akan aktif adalah pair AUD dan juga JPY waktu ni. Sebab yang ni adalah negara Asia. So Euro ni pair EUR lah, macam korang tahu. London ni pair GBP. US session ni gold ataupun USD. Ini pair yang saya fokuskan lah. NZD NZD pun sama pagi. Okay, NZD pagi pukul 8 pagi. Okay, tapi saya nak ajar korang satu benda yang saya jamin orang lain tak pernah ajar. Yang tu dekat US session. Okay, yang saya bagi jaminan lah korang. Benda ni orang tak pernah ajar. Cuma saya nak ajar korang benda ni. Sebab tu saya buat special untuk webinar ni sahaja. Boleh? Boleh? Ni waktu US session je yang benda yang sangat baru yang saya akan ajar korang. Seorang je jawab boleh ni guys. Yang lain tak reply, tak komen ni guys. Yang lain tak ada yang komen ni. Okay. Kalau untuk London session, saya rasa korang dah tahu lah. London session pukul 3. Selalunya saya akan bagi signal pair apa? Saya akan bagi signal pair apa? Kadang-kadang saya kalau petang, saya akan bagi signal pair DJ. Betul.
pair GBP JPY. Sebab apa pukul 3? Sebab pukul 3 tu ada volume yang sangat-sangat besar. Okey, sekejap saya bagi contoh dekat Trading View lah. Saya tunjuk korang Trading View. Okey, sekejap. Allahumma salli salatan kamilatan wassalim salaman. Okey, contoh saya bagi pair GBP. Okey, GBP JPY. Okey. 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 Ataupun tak apalah, saya tunjuk je lah dekat ni, dekat chat lah, senang. Okey, contoh saya tunjuk korang dekat chat, senang. Okey. Contoh, korang fokuskan candle pukul 3 dan juga pukul 4. Okey, candle pukul 3 dan juga pukul 4. Contoh ni, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ni. Nampak? Movement, volume yang besar. Ni. Volume yang besar, pukul 3. Okey? Next. 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3. Nampak? Volume yang besar. Yang ni yang saya nak. Yang ni yang saya nak. 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3. Ni. Volume yang besar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ni. Volume yang besar. Saya nak benda ni. Volume yang besar ni. Contoh, kalau korang nak trade pada pukul 3 petang, korang trade lah pair GBP. GBP JPY. Okey, korang boleh trade pair GBP JPY pada pukul 3 petang sebab waktu tu volume dia besar. Ni contoh lah kalau korang trade pair GBP waktu London session. Ni basic, saya rasa ramai yang dah tahu benda ni, betul tak? Okey, saya rasa ramai yang dah tahu benda ni. Yang US session ni yang benda yang saya tak pernah bagi tahu orang ataupun saya tak pernah ajar dekat public ataupun student PC saya saja yang dah tahu benda ni. Boleh? Hanya GBP JPY saja ke? Pair GBP lah sebab waktu tu London session pair GBP yang bergerak. Faham tak? Orang masuk kerja macam kita lah. Kita siapa yang trade bursa kan ataupun trade FCPO pukul 8 ke 9 kalau open tu, waktu tu lah ada volume yang besar masuk. Sebab orang baru masuk kerja, orang tengah ready nak entry. Market baru buka, pak terus entry. Faham tak? Faham? Faham tak guys? Okay, London session. Ini benda yang saya tak pernah ajar orang. Semua orang tahu London session ada volume yang cukup besar dekat gold, betul? Betul guys? Betul guys? Saya tanya. Betul? Komen tak ramai ni kan? Macam mana ni? Kita nak ajar benda yang kita tak pernah ajar ni. Okay. London US session kita ada volume yang cukup besar. Tapi persoalannya, macam mana kita nak tengok direction waktu tu? Contoh, kita tengah buy. Kita tengah buy. Adakah kita boleh hold atau tak? Okay. Jam 9 malam. Okay. Saya beritahu korang, pada pukul 9 malam, contohlah pukul 8.30 malam. Korang bayangkan, sekarang jam 8.30 minit malam. And then kita ada setup S, break R, break R. Pullback, kita nak buy sini. Kita nak buy. Kita nak buy, betul tak? Betul tak? Betul tak guys? S, break R, pullback. 8.30 malam, kita nak buy, betul? Kita buy, betul tak? Okay. Kita buy. Pak, candle sekarang pukul 9 PM. Okay, dengar betul-betul Pada jam 9 malam, korang kena kenal pasti. Ada tak di time frame M5 di time frame M5, dengar pada tepat jam 9 malam, kalau korang dah entry sekalipun, korang kenal pasti ada tak dekat time frame M5 candlestick chart pattern berbentuk double bottom ataupun double top berdekatan dengan current price tu. Faham tak? Faham tak? Seandainya ada, price akan follow direction tu. Faham?
Faham? Seandainya ada, price akan follow direction tu. Korang pernah belajar tak? Korang pernah belajar tak guys? Benda ni saya tanya korang. Korang pernah belajar tak guys benda ni? Cuba komen. Korang pernah belajar tak benda ni dekat mana-mana tempat? Cuba komen. Korang nak tengok tak benda ni jadi ke tak? Korang nak tengok tak saya share korang benda ni jadi ke tak? Jom saya share kepada korang. Okay. So, saya share kepada korang benda ni. Dan saya harap benda ni memberi 1001 manfaat. Ini bukan untuk FM, tak. Ini bukan untuk FM. Okey, ini bukan untuk FM. Tapi saya nak jadikan benda ni sebagai salah satu confluence korang untuk hold setup. Ini tak, ini untuk pair USD, gold lah terutamanya. Okey. Okey. Contoh kita buka pair gold balik. Okey, gold. Okey. Ini pair gold. Time frame berapa guys? Saya ajar korang tadi time frame berapa? Saya ajar korang tadi time frame berapa? M5. Okey, kita buka M5. Ni kita back test kita back test. Okey. Okey. Okey, saya lupa satu lagi saya nak beritahu korang. Sekejap. Ini benda penting saya beritahu korang. Tuan-tuan dan perempuan, percayalah. Chart pattern tu, satu, jangan tengok dekat line chart. Yang kedua, percayalah dia tak secantik yang korang nak. Dia takkan jadi cantik double top ataupun cantik double bottom. Tak, dia takkan jadi macam tu. Faham tak? Tapi dia nampak sebagai dia adalah sebuah double top ataupun double bottom ataupun Asian Edge. Dia nampak. Clear? Clear tak? Faham tak? Faham? Faham Okey. So boleh saya teruskan? Okey. Boleh saya teruskan? Okey. Okey. Contoh sekarang. Okey. London session. Kita nampak pack apa ada kat sini? Ni. Kita nampak ni news lah. Ni kita boleh abaikan lah sebab news, tapi saya tunjuk korang. Ni pattern apa kat sini? Pattern apa kat sini? Pattern apa kat sini? Pattern apa kat sini guys? Double top. Sebab tu saya cakap korang, dia tak cantik. Tapi kita nampak. Faham? Okey, tu satu. Kita buka lagi. Ni hari ni punya. Okay, kita buka pula hari lain. Ni. Ini dia buka je US session. Korang nampak ni pattern apa guys? Korang nampak ni pattern apa? Ni semua pukul 9 malam pukul 9 malam. Ni nak pattern apa? Pattern apa? Ni double bottom. Nampak? Nampak guys? Pattern double bottom. Tu, berapa peak ni? Daripada 2030, 2065, 350 peak. Price follow direction tu. Nampak? Nampak tak? 2, 3. Ni pattern apa guys? Ni pattern apa? Dia buka US session. Dia buat pattern apa ni? Pattern apa ni dia buat? Baca. Faham tak? Pak, bukan sikit ni. 2037 ke 2057. 200 peak. So, ni pattern apa? Pattern apa? Tapi semua ni wajib follow direction kita dululah. Kita gunakan benda ni sebagai sebuah confluence untuk kita nak entry saja. Untuk kita nak hold. Faham tak? Faham tak? Direction belum. Kita tak masuk tentang direction lagi. Ni apa? Ni pattern apa? Ni pattern apa? Nampak? Faham? Faham tak? Ini antara benda confluence yang saya ajar korang supaya bila korang entry nanti, okay, bila korang entry nanti, korang boleh belajar untuk hold.
Yakin. Wish, benda ni Mazhar ajar. Faham tak? Faham tak guys? Sebab dalam ni yang masuk kita punya live ni guys, korang percaya tak saya cakap? Sifu-sifu pun penuh guys dalam ni. Korang percaya tak saya kata korang? Sifu-sifu pun penuh dalam ni. Admin hantar kat saya. Mazhar, ada apa? Sifu-sifu channel lain ni nak join ni. Like apa webinar ni, boleh tak boleh? Korang rasa saya kata apa kat admin? Korang rasa saya kata apa kat admin? Ha. Korang rasa saya kata apa kat admin? Saya kata kat admin, asalkan benda tu dia jangan scam orang, sudahlah. Faham tak? Asalkan benda tu dia jangan scam orang, dia ajar orang benda tu bagi manfaat kat orang lain, dipersilakan. Saya tak ada masalah. Okay? Dia orang nak curi. Guys, kalau saya ni, saya cakap terus terang. Bukan, okay, kita kata mungkin lah benda ni nanti tiba-tiba viral kan. Satu Malaysia akan pakai benda ni. Apa? Dekat TikTok. Orang tengok, oh saya yang create teknik ni M5 dekat opening candle New York session. Contoh korang tengok, guys, saya dah lalui benda tu daripada zaman Pis Ganas lagi. Kalau korang tengok SRR, RSS waktu tu, semua yang ada dalam Pis Ganas waktu tu, diorang sendiri pun nampak betapa hebatnya kecaman yang Pis Ganas kena waktu tu. Betul tak? Waktu tu saya tekankan, kita kena fokus dekat SRR, RSS. Kita kena fokus ke SRR, RSS. Kepala otak saya kena kecam kau-kau. Orang kata, mana ada apa, big player, big bang nak pakai teknik ni lah, apalah. Saya macam mampus lah. Tapi hari ni saya tanya korang, berapa ramai yang pakai SRR, RSS? Tu je saya tanya. Kalau korang tekan kat TikTok tu bersepah-sepah, yang paling tak tahan tu, kalau ada satu channel Telegram tu sampai tulis founder of SRR RSS. Macam tu pun ada. Tapi macam saya cakap, mampus lah kat diorang. Faham tak? Saya jenis saya senang je. Janji kalau dia nak claim apa pun dipersilakan, tak ada masalah. Jangan di scam orang, sudah. Okay? Faham? Cuma satu je lah. Masalah bila dia mengajarkan benda tu, bila benda tu tak jadi, orang akan kecam siapa? Orang akan kecam kita. Sebab belajar tak habis. Tu masalah dia. Faham tak? Okay? Ya, betul. New York saja ke tuan? Lain tak ada, tak ada. Yang ni saya kata dah. Saya kata dah. Ini untuk US session sahaja. Okay? US session saja. Sebab kalau korang tengok, ni HNS pun ada. Siapa tu tak ada HNS ni? HNS, nampak? Nampak yang HNS? Ni HNS. Nampak? Nampak? Ke dah habis dah kelas kita? Ke korang rasa, oi aku belajar benda ni, aku entry pukul 9 dah habis lah. Aku dah tak payah belajar direction lah. Nampak? So, benda ni ada je. Faham tak? Cuma saya ajar korang benda ni sebab saya nak korang jadi seorang trader yang konsisten. Dah kaya, satu je. Okay? Saya dah kaya, satu je. Jangan lupa diri. Saya cakap terus terang. Saya dah tengok ramai lah guys. Bila kaya yang lupa diri tu, tak ke mana. Tu je saya cakap. Saya ada jumpa kat TikTok hari tu, tapi dia ubah guna teknik SSR, RRS. Biasalah tu guys. SNS lagi Ustaz. So inilah contoh-contoh dia. Okay. So saya harap benda ni bagi manfaat kepada korang lah. Oh, currency saya tak pasti lah. Sebab saya trade gold kan. Okay, saya trade gold. So saya mengajar korang benda ni untuk gold saja. Boleh? Faham? Kita baru dekat, kita tak masuk SNR apa lagi guys. Kita baru dekat what is forex. Kita baru dekat what is forex. Okay. Clear? Maksud sekarang. Kita baru dekat what is forex. So far, what is forex kita cukup mendalam ataupun tidak? Cuba komen sikit. What is forex kita cukup padu ataupun tak padu? Menyesal lah masuk. Ni baru what is forex ni. Kita tak masuk lagi yang lain. One, what is forex? Abang Syafiq ni tak belajar abang kan? Cukup mendalam. Asal saya tekan tak keluar? Sangat padu untuk orang yang zero macam saya. Okay. So,
selesailah topik kita yang pertama, iaitu what is forex. Okay? Clear? Boleh kita masuk ke topik yang kedua. Nampak ah, macam saya beritahu korang, saya belum golden line lagi tu. Dekat TikTok bertenang, golden line saya tak ajar dia orang. Bertenang, saya tak ajar golden line kat sini. Okay. Untuk yang kedua, kita nak masuk tentang topik OHLC. OHLC. Benda ni menjadikan benda ni confirm akan meletup. Korang tunggu lah. Saya bagi jaminan kat korang baru ni. Sebelum ni saya ajak OHLC tu hanya dekat student PC dan juga apprentice saya saja. Tapi baru ni saya buat kelas, saya buat webinar untuk korang. Hari pertama itu saya ajar korang benda ni. Betul tak? Betul tak tentang OHLC? Berapa ramai yang hantar feedback kat saya, gila-gila banyak guys, saya cakap terus terang. Punya banyak feedback yang saya terima yang cakap, Mazhar, saya dah terbuka mata, nampak direction. Sebenarnya benda ni yang saya dah cari selama ni. Benda ni yang saya belajar SNR tapi saya still fail. At last saya cari benda ni menjadi. Faham tak? Saya happy, saya sangat happy. Benda ni saya tak ajar kat public. Saya hanya ajar kat student PC saya dan juga apprentice saya. Tapi saya ajar sebab apa? Sebab macam saya cakap korang lah. Saya tahu puasa dekat, raya dekat. Dan saya tahu korang akan memerlukan duit yang sangat banyak. Betul tak? Dan saya happy, saya cakap terus terang. Saya beritahu dekat team saya, dekat admin, dekat saya punya team lah. Saya punya team, saya sangat happy. Korang tahu tak satu benda yang cukup gila yang terjadi dekat kita punya circle? Korang tahu apa benda yang cukup gila saya beritahu korang? Korang tahu apa benda yang cukup gila selepas kelas OCLC tu? Siapa nak tahu? Cuba komen, cuba komen. Saya beritahu korang. Benda ni saya tak tipu Benda ni saya tak tipu dan benda ni memang betul. Korang tahu tak? Selepas kelas OCLC tu, okay? Ni saya bagi contoh lah. Balance klien, saya cakap terus terang. Yes, betul saya buat IB. Tapi saya tak suka klien saya lost. Bila klien saya lost, saya akan cuba cari klien tu. Saya nak tahu kenapa dia lost dan saya akan cuba guide dia. Itu cara saya. Orang lain pun saya tak kisah lah. Tapi bila selepas saya buat kelas OCLC tu, contoh balance klien ada 100,000 USD. Contoh. Korang tahu naik berapa? Ni saya beri contoh katakan balance klien ada 100,000 USD. Korang tahu naik berapa? Korang tahu selepas kelas tu, seminggu selepas kelas tu saya naik berapa? Naik 10k USD. 200%. Betul Mazhar. Thank you. $500,000. Saya cakap terus terang. 100,000 USD. Balance klien jadi 200,000 USD. Dalam masa beberapa hari saja. Faham tak? Naik 100%. Saya waktu tu saya cakap kat admin, ya Allah, saya bersyukur gila sebab saya sangat happy bila klien saya profit, bila student saya profit, saya sangat-sangat happy. Which is saya percaya yang macam saya cakap, saya nak klien saya profitable. Saya nak klien saya withdraw. Faiz mantap Ustaz. Ni Faiz ni salah seorang lah. Dia profit berapa hari tu? Saya tengok 2,000 jadi 4,000 Faiz. Hari tu saya tengok. Lepas tu macam ni, kita punya course ni ada dalam ni profit yang gila-gila lah. Saya memang impress, saya cakap saya happy. Sebab tu yang saya cakap kat admin, saya buat kelas, saya tak nak orang depo pun tak apa. Tapi saya nak result. Saya happy walaupun mungkin korang join ni tanpa korang perlu depo, tapi saya harap ilmu yang saya ada ni boleh bantu korang untuk korang punya puasa nanti, untuk korang punya raya. Tu je. Faham? Dan satu lagi saya lupa, 15 hari bulan ni saya akan ada buat satu kelas face to face dekat KL. Okay, saya akan buat kelas face to face kat KL. Sebelum saya lupa, saya beritahu korang. Tapi saya akan, yang ni tak berbayar juga, tapi saya akan ambil trader yang aktif dan high slot trader saja. Sebab sebelum ni bila saya buat kelas ada yang depo, lepas tu dia withdraw. So benda tu tak adil lah untuk broker juga, sebab broker yang sponsor tempat tu semua. Tapi kali ni saya akan buat tempat lain, tapi dekat KL juga. So siapa yang high slot trader yang aktif hantar feedback semua, dia akan menerima jemputan tu daripada saya. Dan ada benda yang lagi gila yang saya akan ajar waktu tu nanti. Okay, faham? Kita akaun kecil tak dapat peluang. Siapa yang akaun kecil tapi still konsisten hantar feedback dan sebagainya, ada rezeki, insyaAllah ada tempat dia. Okay, so boleh kita sambung guys? Boleh kita sambung?
Okay. Setakat sekarang, okey je eh. Saya tak pergi terlalu laju ni. Kita baru satu topik ni guys. Dah 50 minit. Macam mana nak tengok MU ni guys? Boleh Mazhar? Terbaik. Okey, jom. Bismillah yang kedua. Okey, OH Chelsea. OH Chelsea, first bagi saya lukis dulu candle. Okey. Bayangkan ni candle berwarna, besarnya bang. Berwarna, buah. Okey, katakanlah candle ni candle berwarna biru. Candle menaik, betul? Ni candle bullish. Okey. Ini adalah kawasan apa? Alamak. Ini adalah kawasan apa? Candle ni candle menaik. Menaik. Okey, ni candle menaik. So, sini adalah kita panggil dia sebagai open. Open. Okey, ini kita panggil dia open. Ini low. Paras paling rendah dia pernah turun. Asal saya tak ada conteng ni? Low. Ini kawasan paling tinggi dia pernah pergi. High. Baik, asal tak keluar sini. Dan ini adalah closing. Close. Kawasan di mana dia closing. Close. Alamak. Sekejap Pen pun dah gila guys. Closing. Saya tahu kenapa. Sekejap. Sebentar. Nampaknya. Ini di mana price closing candle. Okay. Ini di mana price closing candle. So. Penting ke tak penting open high low close ni? Penting ke tak penting open high low close ni? Penting ke tak penting saya tanya korang? Penting ke tak penting? Sangat-sangat penting. Okey, dalam SNR kita tahu ada resistance, ada support, betul tak? Ada resistance, ada support, betul? So, benda ni lah yang saya pernah cerita korang itu, OHLC ni adalah sebuah storyline yang sangat penting untuk kita as a trader untuk tahu perjalanan chart tengah buat apa. Clear? Clear guys? Clear? Okay, clear? So, okay. Alamak. Sekejap Okay, sebentar. Sebab saya tak tahu kenapa tiba-tiba dia tak berapa okey. Okey. OCLC ni hari tu first experience korang bila korang belajar tentang OCLC, apa yang korang terfikir waktu tu? Cuba korang beritahu saya. Apa benda yang korang terfikir waktu tu? Apa experience yang korang terfikir waktu korang belajar tentang OCLC hari tu? Mereka ingat tak penting terbuka mata. Lebih yakin. Okey, contohlah. OCLC ni benda yang sangat penting. Kenapa tau? Kita ada kawasan. Oh yo, besarnya bos. Okay. Kita ada kawasan resisten dan kita akan ada kawasan support. Betul tak? Okay. So, kita tahu price bermain dalam keadaan sideways. Resisten, cari support. Support, cari resisten. Resisten, cari support. Okay. Dan kita faham. Kita faham perjalanan price tu sama ada daripada turun nak naik ke atas. Ini bigger picture punya perjalanan. Tapi, korang kena faham satu benda. Apabila price tu dah touch dekat kawasan resisten, dia akan mati support. Itu bigger picture punya cerita. Okay, dia akan mati support. Betul, dia akan mati support. Tapi, sebelum dia nak mati support, seandainya ada kawasan opening candle yang terdekat, dia akan mati dekat kawasan opening candle tu dulu. Ni contoh ni, kawasan opening candle ni. Kalau ada kawasan ni, dia akan mati dekat kawasan opening candle tu dulu. Clear? Saya bagi satu contoh. Kita buka dekat pair gold. Okay, contoh. Kita buka time frame weekly lah. Okay, contoh. Okay, price respect tak kawasan resisten ni guys? Price respect kawasan resisten ni? Price respect tak kawasan resisten ni? Respect, dia kena mati mana? Dia kena mati mana?
Dia kena mati. Okay. Ingat ayat dia, apabila sesebuah harga tu dia respect pada kawasan resistant, dia mesti mati dekat kawasan support ataupun opening candle yang terdekat. Faham tak? Apabila price respect kawasan resistant tu, dia akan mati dekat kawasan support ataupun opening candle yang terdekat. Itu ayat yang saya nak korang faham dan ingat sampai bila-bila. Contoh, saya beritahu korang. Contoh ni. Ini price dekat kawasan resistant betul. Nampak tak? Ni price dekat kawasan resistant betul. Resistant betul tak? Price respect ke dia break kawasan resistant? Price respect ataupun price pecah. Okay. Ingat konsep breakout cara saya adalah kalau dia nak break, dia wajib close body as breakout, bukan shadow. Price wajib close body as breakout, bukan shadow. So, daripada resistance ni, dia respect dia kena turun mana? Opening candle sini ataupun opening candle bawah ni ataupun support ni. Dia ada 3 tempat yang dia kena pergi. Dia ada 3 pilihan yang dia nak kena pergi. Faham tak? Faham tak? Faham? Cuba komen kalau faham. Komen guys, komen. Sebab saya tak pergi terlalu laju ni. Faham? Okey. Okey. So contoh kalau korang tengok ni. Dia sampai. Dia respect tak kawasan yang pertama ni, saya tanya korang. Dia respect tak kawasan yang pertama? Okey. Saya mark korang. Okey. Ni satu, ni yang kedua. Kita tahu dia memang respect yang kedua, tapi yang pertama pun dia still akan respect. Kalau korang tengok, contoh saya buka kat time frame daily, H4. Okay. Korang nampak walaupun dia tembus, tapi bila price sampai kat kawasan tu, dia still akan ada rejection juga. Tapi saya tak suruh korang entry kat sini, tak. Kita bukan entry je dekat sini, tak. Kita mark kawasan ni, bagi saya lah, kawasan ni adalah lebih kepada kawasan untuk saya nak exit. Faham tak? Kita sell. Contoh dia respect resistance, kita cari sell. Sell sampai mana? Sama ada 1 ataupun 2. Faham? Kita pakai ni dekat time frame weekly. Tak. Nanti saya akan explain lebih mendalam. Okay, clear? Buat masa sekarang. Clear tak? Buat masa sekarang. Cuba komen. Clear Okay. So, benda ni sangat penting. Okay. Sebab kalau korang tak faham benda ni, korang akan jam untuk cari reaction. Contoh, okay. Saya bagi contoh je. Okay. 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 Korang tengok betul-betul Bang, saya ada soalan. Hafizi ni saya akan jawab soalan ni. Sebab dia orang yang paling aktif sekali kat sini. Saya bagi dia soalan. Apa tu? Allahumma bukan tengok dekat ada base ke? Base apa tu? Saya tak pakai bang. Base apa? Saya hormat dia ni online tapi saya pakai cara saya. Baby nangis tu. Korang dengar? Anak saya tu. Hafizi, soalan apa tu? Kalau support atau resistance, contoh time frame daily. Okay, lepas tu. Jadi, Ustaz nak tahu dia respect open candle tu macam mana? Khairul, malah kan saya dah beritahu. Yang Khairul buat homework tu. Nak tahu dia respect, dia tengok daily juga betul. Dia kena buat something dekat situ menandakan dia respect. Yang ni Khairul ni saya dah ajar dah dia. Kalau monthly boleh juga kan? Betul, monthly pun boleh. Monthly pun boleh je. Dia sebab benda ni adalah benda yang basic. Tapi orang tak ambil tahu. Orang tak ambil berat. Korang cuba belajar macam-macam punya nama. Apa drum lah, apalah semua benda. Tapi benda yang sepatutnya korang belajar, korang tak tahu. Contoh saya beri satu contoh. Okay. Sama juga. Kalau korang belajar monthly. Okay. Contoh.
Sini. Kita ambil ni lah. Dia respect kawasan resistant ni. Dia respect. Press respect resistant. Tak ada kawasan opening candle, dia support. Dia turun je support. Press respect support ni. Dia nak pergi mana? Opening candle ada. Resistant ni ada. Ataupun resistant highest pun ada. Ikut dia lah. Dia ada 3 tempat dia kena pergi. Kalau korang tengok dekat lower time frame, semua kawasan ni akan direspect. Nampak? Cerita dia bermula kat sini. Tapi dekat sini pun dia respect. Kat sini pun dia respect. Kenapa? Itulah SNR. Yang korang dah lupakan dan korang abaikan. Faham tak? So sebab tu bagi saya benda ni sangat penting. Contoh saya buka cerita dekat weekly tadi balik. Boleh tak saya buka cerita kat weekly tadi balik? YB ni YB mana tu? Oi, YB ni orang kaya sekarang. Orang kaya sekarang. Apa dah soalan dia jap? If breakout H1 selari dengan opening weekly, tu strong lah. Itu kalau entry tak ajak, saya sepak lah YB. Okay, YB cukup-cukup YB. Yang kedua dah, sabar lu. Jangan tiba-tiba keluar yang ketiga pula. Sabar lu, bagi bini habis pantang lu. Sabar. Dia ni kurang ajar guys. Bini baru habis pantang, tiba-tiba mengandung lagi. Tak guna tu YB ni. Okay, so jom saya explain korang. Contoh saya explain satu demi satu Saya nak korang tolong faham benda ni dulu. Okay, tolong faham benda ni dulu. Boleh tak? Boleh tak? Saya nak, benda ni cukup penting Saya nak korang faham dia ni. Okay. Ini dah masuk topik direction guys. Contoh kita ambil cerita yang pertama daripada sini. Okay. Cerita yang pertama. Okay, saya tanya korang. Price respect kawasan resistant ni. Cerita yang pertama dekat sini. Story yang pertama. Price respect kawasan resistant ni. Respect. Dia kena pergi mana? Dia kena pergi mana? Saya tak nak jawapan support. Kalau korang jawab kat saya jawapan support, maksudnya korang tak faham apa yang saya ajar tadi. Saya tak nak jawapan support. Yes, jawapan yang tepat adalah dia kena pergi ke kawasan support ataupun kawasan opening candle yang terdekat. Contoh, candle yang satu, satu ataupun dua. Sekarang ni dia sampai tak dekat nombor dua ni? Saya tanya korang, dia sampai kat nombor dua ni? Saya tanya korang, sampai tak sampai? Sampai. So, cerita yang pertama settle tak settle? Saya tanya korang. Cerita yang pertama ni settle tak settle? Saya tanya korang. Cerita yang pertama ni settle tak settle? Settle. Okay. Ni satu. Cerita yang pertama settle. Cerita yang kedua sekarang ni. Price respect kawasan opening candle, kawasan support ni, dia kena pergi mana? Saya tanya korang. Dia kena pergi mana? Price respect kawasan support ni, dia kena pergi mana? Dia kena pergi ke kawasan resistant ataupun kawasan opening candle yang terdekat. So, mana ada opening candle terdekat sini? Sebab ni candle dia. So, dia kena pergi ke kawasan resistant. Dia sampai tak? Saya tanya korang. Dia sampai tak atas tu? Dia sampai tak tu? Dia sampai. Cerita nombor 2 selesai tak? Selesai. Nampak? Okey. Sekarang fokus cerita yang ketiga. Okey. Sekarang ni cerita yang ketiga. Dia respect kawasan resistant ni. Dia kena pergi mana? Saya tanya korang. Dia respect kawasan resistant ni. Dia kena pergi mana? Saya nak jawapan yang tepat. Saya tak nak jawapan support ke opening candle ke tak. Jawapan dia adalah support ataupun opening candle yang terdekat. So kita tengok. Ni candle. So kita tengok candle sebelah. Ni opening candle dia. Price sampai tak? Saya tutup sekejap ni. Price sampai tak sini? Dia tanya korang. Dia sampai tak sini? Dia sampai tak? Dia respect tak? Dia respect tak? Tadi cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga. Cerita ketiga. Selesai tak? Saya tanya. Dia sampai tak kawasan support ni? Cerita ketiga. Selesai. Faham tak? Perjalanan setiap candlestick tu. Faham tak sekarang saya tanya korang?
Mazhar backtest boleh lah. Otak dia lah. Daripada hari tu kita tunjuk benda ni. Faham tak? Okey. Sekarang ni cerita yang keempat. Dia respect call support ni dia kena pergi mana guys? Dia respect call support ni dia kena pergi mana? Cerita yang keempat. So saya pun tahu korang pun dah malas nak tulis kan. Wajar betul. Okey. So dia respect call support ni dia akan pergi ke kawasan OCLC ataupun opening candle yang terdekat. So selesai tak cerita yang keempat? Selesai. Selesai. Sekarang ni cerita yang kelima kat sini. Dia respect kawasan resisten dan opening candle ni. Dia kena pergi mana? Support ataupun opening candle yang terdekat. Ingat ni penting. Ini candle. Ni candle yang sampai. Candle sebelah ni mana ada support. So kita kena tengok bawah daripada dia. Mana? Bawah daripada dia kat sini ya. So kita mark kalau support ni. Okay. Price sampai kat sini. Daripada sini tadi, dia sampai kat kalau support tu. Dia sampai tak? Cerita yang kelima pun selesai. Nampak? Nampak? Saya tak pergi terlalu laju. Sebab tu saya tanya korang. Okay. Sekarang ni cerita yang keenam. Cerita yang keenam. Dia respect call support ni. Dia kena pergi mana? Dia respect call support ni. Dia kena pergi mana? Okay. Okay. Bila sampai dekat cerita nombor 6 ni, ini adalah support. Ini kawasan resisten dia. Okay. So, dia pun dah sampai pergi ke kawasan resisten. Nampak? Sekarang ni saya tanya korang. Dia respect tak kawasan resisten ni? Respect. So, korang fikirlah mana dia nak pergi. Faham tak? Fikirlah mana dia nak pergi. Saya pun dah tak larat nak ulang benda ni. So, fikirlah mana dia nak pergi. Masing-masing pun dah besar. Faham tak? Tu contoh dia. Faham? Benda ni bukan saja kita bermain dekat time frame besar dan benda ni juga melibatkan di time frame yang kecil. Faham tak? Okey, benda ni juga melibatkan benda di time frame yang kecil. Sebab contoh lah, saya tunjuk korang satu benda. Okey. Sekarang, saya tanya korang contoh. H4, dia break ke tak? Dia break ke tak? Dia break ke tak? Tak. Dia tak break. Dia respect. H4 respect. Tapi direction weekly tadi cakap apa? Weekly cakap apa? Weekly cakap turun lagi. Tapi H4 cakap respect. So, apa yang positif boleh berlaku? Kalau saya nak sell, saya akan tunggu sama ada dia possible je. Boleh naik. Baru dia buat breakout sell. Pullback akan jurnam lagi. Itu satu. Pilihan dia. Sebab dia respect. Dia respect support. Boleh mati resisten. Itu satu. Yang kedua, dia boleh sekarang ni punya current price. Dia kena break. Buat breakout baru bawah ni. Okay. Pullback. Saya akan sell. Faham tak? Saya akan cari selari. Weekly cakap sell, H4 cakap sell. Faham? Abang Sean kita okey ke? Dah garu kepala tu bang? Pening ke? Okey ke tu? Okey, faham tak? Ustaz saya nak tanya apa tu, YB? Ada possibility ke untuk pecah support yang terdekat tu? Ya, ada possibility. Saya memang sebab support tu tak kuat. Sebab tu saya kat sini saya tak masuk buy. Okey, sebab tu saya tak fokus untuk buy. Sebab saya mengharapkan support untuk dipecahkan lah. Okey, faham? Support ni dah banyak kali touch lah. Kalau saya tak memang dia senang pecah lah. Okey. So tapi kita gunakan benda ni untuk monitor je. Tapi kita akan entry bila semua benda selari. Okey, clear? Masa sekarang 1 jam 10 minit kita dah bersama. Okey. Tuan, teknik ni hanya weekly H1 tak? Semua time frame boleh. H1 pun boleh. Contohlah kalau korang entry dekat H1, RSS H1 tiba-tiba contoh kan. Macam ni. R break S. H4 cakap mati sini. Ni H1. Korang tengah share H1 sell. Tiba-tiba H1 punya support ni tak break. Dia pergi mana? H1 ni akan pergi mana?
Kalau makin kat daily H4 kan tak boleh, tak boleh. Dia kena ikut ke selari je. Ha. Dia respect yang tak pecah. Dia kena bagi mana? Dia respect yang tak pecah. Respect tak pecah. Dia kena bagi mana? So, possible je. Dia naik balik baru dia junam. Faham tak? So, sebab tu benda ni penting untuk korang as a trader untuk faham. Sebab bila korang faham benda ni, okay, bila korang faham benda ni, senang untuk korang tahu exit korang dekat mana. Faham tak? Senang untuk korang tahu exit korang dekat mana. Faham tak? Bila korang tengok, wish aku tengah sell ni, tiba-tiba Allah, H4 tak break, tutup dulu. Sebab dah tahu lah dia akan naik, reject dulu. Faham tak? Clear? Clear Jadi masih boleh naik ke weekly resistance kan? Boleh je, H4, kita cari yang terdekat tu H4. Faham? Tapi nak tunggu dia respect tu kena tunggu 1 hari, contohnya daily. So bila dia sampai ni candle ni betul. Sebab tu saya kata benda ni boleh pakai kat H4, boleh. H1 pun boleh. Untuk ni paling kurang untuk reversal H4. Betul, H4 tu pun daily. H4 selalunya YB. H4. Kadang-kadang H1 pun ada, M30 pun ada. Okay. Paling kecil time frame berapa? Kadang-kadang M30 pun boleh. Depends lah. Okay, clear? Buat masa sekarang? Buat masa sekarang clear? Buat masa sekarang clear? Sebab tu saya kata korang. Kelas saya untuk webinar ni, saya takkan pergi terlalu laju. Saya nak cuba fahamkan korang semua sebab saya nak korang grow. Dan siapa yang dalam circle tu, okay, siapa yang dalam circle tu, bila saya bagi setup, korang belajar. Belajar untuk memahami perjalanan dia. Belajar untuk fahamkan reason kenapa saya ajak korang entry. Contoh lah, ada je saya tak kadang-kadang saya bagi kan. Ni, itu. Saya pernah bagi saya tak kat sini dan saya dapat feedback ramai orang masuk. Sebelum ni tak ramai pun orang akan masuk. Contoh bila saya bagi setup kat sini. Tiba-tiba kan entry kat sini, orang blank, orang tak entry. Masa tak ada pun RSS kat situ. Tak ada pun RSS kat situ. Faham tak? Tak ada pun RSS. Tapi ada apa kat sini? Ada opening candle. Tapi adalah RSS dia mungkin kat lower time frame. Tapi bila dia dah respect benda tu, ni contoh. Ada RSS dekat entity. Contoh. R, R, break S, break S, new S. Datang, sell. Nampak? Tapi high time frame H4. Oh, ada opening candle. Strong lah. Faham tak? Faham tak? Along JPJ okay bang? Abang Along JPJ itu okay? So faham tak? Itu. So ada masa saya akan bagi korang reason entry. Betul tak? Ada masa saya akan bagi reason kat korang. So saya nak dalam masa sama korang belajar. Faham tak? Saya nak korang belajar. Okay? Saya nak korang belajar. Okay, yang baru masuk dalam VIP tu, saya nak korang belajar. Faham tak? Saya nak korang belajar. Kenapa masa entry kat sini? Kenapa dia basic di sini? Kenapa dia basic di sini? Belajar benda tu. Okay? Kadang-kadang saya dah bagi reason dah. Boleh minta kat Abang JPJ. Abang, Abang Alun JPJ kita, saya nak plate number gold 999. Gold 999. Tu je. Yang Mazhar bagi saya kat support tu reason OCC. Oh tak. Itu kat OCC lah. Itu reason lain kos. Bada Ustaz nak cakap terima kasih atas ilmu Ustaz. Sebab dulu susah sangat profit. Sekarang ada sekian anak muda sehari lebih kurang 1000 USD. Yelah ada profit 1000 USD. Belanja saya belum lagi. Sehari 1000 USD lah tu. Belanja saya belum lagi. Aduh macam mana ni. So OCC monthly tu H1 saja je. So far macam tu je lah. Okay. Kantoi. Apa yang kantoi tu? Ustaz banyak pergi overseas. Saya pergi overseas pergi mana? Pergi umrah gila. Okay. So clear buat masa sekarang. Clear? Cuba komen. Saya tengok 216 orang. Mana je? Register sampai 300 orang. Wajar tu. Semua orang tengok bola kan. Saya nak korang faham. Yang pertama, Chelsea ni more kepada direction dah lah. Saya nak korang faham yang price sentiasa bermain dalam keadaan sideways ni. Sideways ni. Price sentiasa bermain dalam ni guys.
Apa hal bahagian note ni dia suka hang. Price akan sentiasa bermain dalam keadaan sideways. Dia respect sideways, dia pecah, dia still akan cari support yang baru. Dia respect support, dia still akan naik kawasan SNR dia sebelum ni. Dia still akan naik situ. Dia respect kawasan SNR ni, dia still akan cari kawasan support SNR yang baru juga. Faham tak? Tapi di celah-celah SNR tu, dia akan respect OHLC. Faham tak? Faham tak? Di celah-celah tu, dia akan respect OHLC. Faham? Kalau price kalau price buat sideways, kita kena buka lower time frame ke? Betul, boleh je. Macam sini storyline time frame besar betul? Perlu tengok engulfing ke kalau nak entry? Oh tak tak, itu lebih kepada confluence untuk korang entry. Saya tak pakai gitu. Okay, buat sekarang semua okay. Semua orang dikontrol lagi. Semua orang dikontrol lagi. Okay, masih semangat. Betul. Okay, so next. Sekarang kita nak pergi kepada setup. Setup. Okay, setup. Ni kalau tak habis ada sambungan hari lain ke? Tanya ada sambungan hari lain pula guys. Macam mana ni? Okay, contoh Sekarang kita nak masuk tentang setup. Tadi first kita belajar tentang what is forex, betul tak? What is forex? Tapi yang ni kita belajar satu senjata baru kita, iaitu session dan pukul 9 punya chart pattern, 9 PM. Kedua kita belajar OHLC. Dan OHLC ni kita belajar tentang key dia adalah direction. Okay. Boleh ke guna ni dekat M1 M5? Janganlah. Saya tak pernah ajar orang kat M1 M5. Memang confirm pecah. Chart pattern takkan sentiasa clear, betul? Chart pattern takkan sentiasa clear. So clear buat masa sekarang? Clear tak guys buat masa sekarang? Okay. Sekarang saya nak masuk tentang setup. Okay. Setup yang saya selalu akan guna dan saya akan selalu pakai macam semua orang tahu lah. SRR dan juga RSS. SRR or RSS. Okay. First key dia, kenapa kita trade menggunakan SRR dan RSS? Kenapa kita trade menggunakan SRR dan RSS? Why? Why kita trade menggunakan SRR dan juga RSS? Why? Cuba komen. Cuba komen sebab ada big order. Sebab tu saya tak ada proven masa berjaya je taman. Okey. Saya bagi contoh. Saya nak korang faham benda ni. Okey. Untuk setup SRR dan RSS, kena faham. Saya tanya korang. Korang first, ini teori. Okey, bila korang trade tentang setup SRR dan RSS, kenapa saya sangat berpegang kepada teknik ni? Disebabkan, okey, korang faham kan? Bila kita tengah trading forex, kita tengah trade dengan satu dunia. Maksudnya, nak membentuk sebuah resisten ni, saya tanya korang, nak membentuk sebuah resisten ni, perlukan order tak? Nak membentuk sebuah resisten ni, perlukan order tak? Order yang besar ke tak? Kita faham ni, kita faham. Kita tengah trade dengan satu dunia. Perlukan order yang besar tu pun tak? Perlukan order yang besar. Betul tak? Perlukan order yang besar. So sekarang ni, dia tengah strong buy ke tengah strong sell?
Dia tengah strong sell. Sebab apa? Momentum tengah turun. Nampak? Momentum ni tengah turun. So kita tahu ini tengah strong sell. And then kita tengok dia ada buat penurunan yang kedua. Nampak? Dia ada buat penurunan yang kedua. So maksudnya apa? Dia tengah strong sell ke tak? Dia tengah strong sell tak? Dia lagi strong. Dia buat lagi penurunan yang kedua. Maksudnya dia memang solid tengah sell. Betul? Faham? Faham maksud sekarang? Maksud sekarang betul? Faham? Tiba-tiba ada satu order daripada sini, dia buat kenaikan, dia pecahkan semua. Apa ada kat sini? Kita tahu kawasan ni ada order yang besar dan kita pun tahu kawasan ni ada order yang besar. Tapi dekat sini ada movement yang cukup besar. S ni. Apa ada kat sini? Apa ada kat sini, guys? Apa ada kat sini, guys? Apa ada kat sini? Ada order yang lagi besar. Sebab daripada kau support ni lah, dia berjaya buat kenaikan, dia pecahkan semua resisten. Faham tak? Pullback. That's why kawasan ni adalah kawasan untuk kita masuk buy. Inilah dari sudut teori setup SRA dan RSS. Clear? Clear tak? Clear tak, guys? Itu kita panggil demand ke. Saya tak panggil lah supply ke demand. Saya panggil S, break R, break R. Sebab tu saya dah kata daripada awal tadi, jangan buat-buat nak combine teknik, jangan nak buat-buat tukar nama bagi peningkan orang lain. Saya hanya pakai nama yang straight forward. Faham tak? Faham tak? Kena pecah shadow ke? Wajib close body as breakout. Boleh ke saya pakai SRR je? Memang saya pakai satu tu je. SRR dan RSS. Okay? Okay, contoh. Saya bagi satu contoh. Saya pun lupa. Okay, kita tengok daripada H4 je lah. Ni contoh lah kalau korang back test. Okay. Okay. Ni highest. So kita cari je. Okay. Contoh ini adalah kawasan resisten. Kawasan resisten ni. Ni adalah kawasan resisten. Dia buat penurunan, betul tak? Dia buat penurunan, betul? Betul tak? Dia buat penurunan kat sini. Betul tak? Ini kawasan H4. Dia buat penurunan, betul? Okey. Dia pecahkan tak support ni? Dia pecahkan tak support ni? Support yang pertama ni. Pecah? Pecah tak? Pecah. R. Break S1. Datang support yang kedua ni. Dia pecah. Dia pecah tak support yang kedua ni? Ni support yang kedua ni. Dia pecah. Ada yang komen pecah. Ada yang komen tak pecah. Oi, MU score dah, guys. MU score dah, guys. Cepat. Tak pecah. Pecah. Okay. Jawapan dia tak pecah. Sebab apa? Saya tak nak dia ada buat. Dia datang kat support. Dia naik. Ini saya dah tak kira. Next candle tu dia tukar je warna lain. Saya tak kira. Saya nak satu movement solid. 2 candle ke 3 candle ke tak kisah. Hoyland score. Sabar. Sabar. Jangan panaskan hati ni. Saya tengah fokus. So, saya nak solid dikira sebagai breakout. Saya nak movement yang macam ni. Sak. Breakout. Pull back. Saya sell. Kalau movement yang macam ni, RBS BS. Ni saya tak nak, saya tak nak. Saya nak solid. Faham? Faham Okay. Contoh, so tak dikira sebagai breakout. Okay, saya tanya yang ni pula. R, dia buat penurunan kan? Daripada resistance dia buat penurunan. Dia pecahkan satu support. Lowest ni, support ni. Dia break tak? Support ni. Support ni, dia break tak? Support ni, dia break tak?
Dia break tak? Nampak tak ni? Movement yang solid. Nampak tak ni? Movement yang solid. Ni, movement yang solid. Tak kisah lah dia satu candle ke, dua candle ke, tiga candle ke, empat candle, tak kisah. Janji tak ada candle warna lain. Faham? Faham tak? Faham tak? SOP break sekurang-kurangnya dua. Betul. Minimum dua. Faham? Tak ada candle warna lain. Ada doji kat resistance, kira tak? Kira lah. Faham Clear buat masa sekarang? Clear? Clear. Okay. Kena tengok high time frame. H4. Oh, sekejap. Saya lupa Sabar. Sebab saya nak tulis kat notes. Notes tak nak. Tak mengizinkan saya tulis. So, saya terpaksa tulis kat sini. Saya tak tahu hari ni kita dikecewakan oleh notes. Sebab tadi saya tak tahu. Mungkin sebab iPad saya dia panas kot. Sebab tadi petang saya ada kelas face to face. Sebab saya ada studio PC daripada bulan tahun lepas. Tapi hari ni dia datang nak face to face. Kelas saya dah habis lah sebelum ni. Tapi dia datang nak face to face. So, mungkin iPad saya demam. Dia letih. Daripada petang tadi dia terpaksa bekerja keras. Saya pun tak bagi dia makan Panadol tadi sebelum start kelas. So, mungkin dia merajuk sebab ini dia kena kerja lebih masa. So, saya terpaksa tukar iPad baru. Saya tak nak tukar iPad baru. Saya tunggu korang belanja je. Okay. So, SRR. Saya tunjuk ni contoh SRR SRR. SRR ni dia ada banyak pattern. Banyak contoh yang pertama. Dia ada pattern macam ni. S, break R, break R. Pull back, kita nak buy. Betul tak? Ni pattern yang pertama, betul? Mazhar nak tanya. Jangan tanya lagi. Saya baru tulis satu pattern. Jangan tanya lagi. Baru satu pattern. Jangan tanya lagi. Satu pattern. Yang kedua. S, break R, break R. Pull back, kita nak buy. Okey. Ini. S1, S2. Mana satu tempat kita nak buy? S yang pertama ataupun S yang kedua? S yang pertama tu support. Betul tak? S yang pertama ataupun yang kedua? Yang pertama, yang kedua, S kedua, S kedua. Okey. Jawapan dia adalah S yang kedua. Sebab apa? S yang kedua itulah yang ada volume yang besar yang memecahkan resisten-resisten lain. Sebab kalau korang tengok dekat S yang pertama ni, S yang pertama ni, dia naik tak break apa-apa pun. Daripada S yang kedua ni lah yang pecahkan semua. So, punca breakout tu dekat S yang kedua. So, kita fokus untuk buy dekat S yang kedua. Pull back, sini kita buy. Faham? Faham tak? Faham tak guys? Faham. Okay. Sekarang ni pattern yang ketiga. Eh, sorry. Okay. S, break R, break R, break R, break R, break R. Pull back, sini kita buy. Okay. Sekarang ni ada tiga pattern. Saya ada soalan. Okay, soalan apa tu? Pasal ni PO S1 tak masuk. Oh, memang lah. Apa? Kat contoh yang kedua. Ya, apa tu? Syukur. R kena kiri ke kanan? R kena kiri ke kanan? Tak faham lah. R ke kiri ke kanan? Kalau R kanan tu macam mana jadi R? Mesti yang kiri lah maksudnya. Saya pun dah pening lah soalan ni. Saya pun pening lah ni. Jangan memeningkan saya guys. R ni mestilah kita fokus. Dia buat kenaikan, dia pecahkan resisten yang ni.
Dia buat kenaikan lagi, dia pecahkan resistance ni. So, mesti lah kiri. Kalau R kanan tu macam mana tu? R yang kanan tu macam mana? Saya tak faham. R yang kanan tu macam mana? Ha. Kalau dia break tak naik balik, kalau dia break tak naik balik, ini kalau dia break dia naik. Lepas tu tak naik balik. Macam mana tu? R yang kanan belum lahir lagi, betul. R yang kanan belum lahir lagi. Ha. Okey, faham cikgu. Mantap cikgu. SRR. S, break R. Betul. Benda kanan belum ada. Sabar. Korang biarlah dia nak tanya soalan. Dah saya bagi peluang dia tanya. Aduh, korang ni. So, contoh SRR nombor 3 tu, press kena terus straight ke situ atau press kena bertangga-tangga. Oh, tak kisah. Itu tak kisah. Ha. Tu terpulang kepada dia. Dia nak turun macam mana sekalipun, saya tak kisah. Tapi cuma saya kisah dia kena respect saya punya buy tu. Dia akan confirm naik atau boleh break. Dia akan confirm naik atau boleh break. Dia depend kepada direction lah. SRR dan RSS. Okey, bagus tak soalan ni? Saya pun lupa nak explain. SRR dan RSS ni dia boleh pecah disebabkan dua benda je. Apa tu? Dia boleh pecah disebabkan dua benda je. Apa dua benda tu, guys? Volume salah. Okay. News. Apa pula news? News respect ke? Boleh dia kata news? Okay. Betul, jawapan ni betul. Dia boleh pecah disebabkan dua benda. Satu, direction. Kalau kita salah direction, confirm pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, SRR dan RSS ni dipecahkan kalau korang dimanipulate oleh time frame. Faham? Faiz, Ustaz yang nombor 2 sebelah R tu dikira. Kalau dia lebih tinggi daripada belah kanan dia tu dikira. Kalau news ada je, news semua respect. Kadang-kadang ada je saya tak respect news. Okay? Mazal zoom out. Nak screenshot. Bapa jangan malas sangat. Lukislah. Aduh. Dia suruh zoom out pula. Kalau korang malas, cuba korang tengok belakang saya tu. Nampak whiteboard tu? Korang dah tak nampak dah. Whiteboard tu nampak whiteboard. Setiap whiteboard kat belakang saya ni semua ada pattern SR, RSS dan confirmation yang saya nak. Kita kena buat lah kalau kita nak berjaya. Manja sangat tu Mazhar. Biasalah guys. Mazhar storyline penting kan? Betul. Storyline sangat penting. Okay, buat masa sekarang clear tak? Ustaz, yang R tu kaki kanan lebih panjang dari kaki kiri. Apa hal pula ada kaki kat sini? Apa beza pattern ketiga ni Mazhar? Banyak R. Okay, ni saya nak explain lah. Bukan manja Mazhar. Saya buat 4 kerja. Aduh. Dia claim bukan manja pula dah. Nanti sempat saya study. Okay boy. Okay. Saya punya soalan sekarang ni. Ada pattern 1, pattern 2, pattern ketiga. Pattern mana yang strong? Pattern 1, pattern yang kedua atau pattern yang ketiga? Yang mana satu yang strong? Guys, ramai gila komen nombor 3. Ramai gila komen nombor 3. Terlalu banyak komen nombor 3. Hehe. Okay. Yang pernah datang kelas face to face dengan saya, dia tahulah jawapan dia. Okay, saya explain. Ini saya tanya korang Saya tanya korang secara teori yang kita berfikiran logik. Saya tanya korang. Kita tahu Forex ni adalah perdagangan mata wang seluruh dunia, betul tak? Betul? Setuju? Setuju tak? Setuju tak guys? Perdagangan mata wang seluruh dunia. Korang tanya saya tanya korang, bukan korang tanya saya tanya korang. Dekat US, orang trade pakai setup apa? Saya tanya korang. Yang korang rasa benda ni orang US pun pakai. Dia orang tak pakai guys SRR. Dia orang tak kenal SRR. Saya tak ajar lagi student-student sana SRR. SNR betul? Fundamental betul saya sokong. SNR betul? Apa? Like, selain daripada SNR. Cuba korang pakai. Komen. SMA. Apa ni? SND lagi. Trendline. Betul. Harapan. Harapan tu satu dunia pakai betul.
Okay. Saya tanya korang logik tak? Logik tak saya tanya korang? Kalau saya kata satu dunia 90% trade menggunakan confluence chart pattern. Logik ke tak logik? Saya tanya korang. Korang rasa dekat US ada tak yang trade pakai double bottom, double top, HNS? Logik? Logik. Okay. So, sebab tu bagi saya, setup yang saya paling suka, favorite saya adalah number 1 dan number 2. Paling saya suka number 2 lah. Tapi number 1 dan number 2 ni adalah lebih solid berbanding number 3. Walaupun saya dah buat banyak resisten dipecahkan ni, tapi ini adalah double bottom dan ini adalah pattern inverted HNS. Faham? Faham tak? Sebab tu yang paling solid yang saya suka adalah number 1 dan juga number 2. Clear? Clear tak? So, benda ni sangat-sangat penting yang saya nak korang faham dan korang belajar. Okay? Understand? Clear? Okay. So, next. Kita dah settle tentang SRA dan RSS. Sekarang ni, saya nak beritahu korang. Setup SRA dan RSS ni pasti, confirm akan dipecahkan disebabkan dua benda. Yang pertama, direction yang saya dah ajar korang tadi. Yang kedua, okeylah, saya tunjuk. Okey, ni cerita benar. Hari tu, ramai yang masuk VIP hari tu disebabkan ramai yang depo lepas masuk VIP disebabkan diorang MC dekat pair GBP JPY. Saya tanya korang satu soalan. Saya trade menggunakan line chart tu pun tak? Saya tak salah kan? Korang pakai line chart, korang pakai lah. Tu masalah korang. Saya tanya korang, saya pakai line chart tu pun tak? Betul, saya tak trade menggunakan line chart. Faham? Saya tak trade menggunakan line chart. Contoh, saya tanya korang line chart breakout sell ke tak? Line chart ni breakout sell ke tak? Line chart ni breakout sell ke tak? Breakout sell. Breakout sell. Saya bila hari tu ada orang ramai PM saya. Mazhar, saya sell ni RSS dekat GJ, saya full margin. Saya dah pergi top sebab saya tengah floating, saya top up margin lagi. Saya full margin. GBP JPY. Kenapa RSS ni pecah? Saya macam tiba-tiba saya tak pergi setup RSS pun, apa GJ ni pun tiba-tiba dia tembak saya, guys. Dia kata, tengok ni, direction pun kata sell. Kenapa pecah? Okay. Memang pecah. Saya tanya korang, line chart apa nama candlestick ni pecah ke tak? Soalan saya. Pecah ke tak? Saya dah ajar korang tadi. Price pecah ke tak, guys? Pecah ke tak? Tak pecah, dia pergi mana, guys? Tak pecah, dia pergi mana, guys? Lah, tak pecah. Lah, ni mesti terkena kat ni. Ni mesti terkena kat. Yes, dia pergi kawasan resistant ataupun opening candle terdekat. So, direction ni dia akan naik. So, contohlah saya buka H4 kan. Ya Allah. Betul, saya pun tak marah lah korang. Memang ada RSS ada sini. R, break S, break S. Pecah. R, break S, break S, break S. New S. Pecah. R, break S. Ni tak tahu ada new S ke tak. Pecah. Semua pecah. Saya juga yang kena. Kurang asam tu saya kata. Kurang asam tu. Saya yang tak bagi, saya tak jijik pun dipersalahkan. Sebab saya dah kata, saya tak gunakan line chart. Saya pakai candlestick. VIP ada group discussion ke untuk check website? Memang tak ada. Saya tak suka. Macam dia orang sampaikan, dia orang PM. Sebab saya tak suka buka group discussion sebab bersepah-sepah saya terima apa nama orang yang menjadi diri saya yang kedua. Menjadi diri saya yang kedua, iaitu scammer lah. Nama pun sama. Cuma dia letak nombor 1, 2, 3 belakang. Kadang-kadang saya ada official lagi. Okay.
Clone. Tu lah. Orang asam betul. Lepas tu, pecah. Lepas tu yang ni lah, ramai gila yang run up. Saya pun, maai betul. So, saya dah tazkirah dia orang. Lepas tu, semua masuk VIP tu. Saya kata, dah tak pecah. Masuk kelas malam ni. So, sebab tu pentingnya. Okay, pentingnya untuk korang faham. Sebab tu, kadang-kadang bila saya nak bagi setup, dekat, siapa dalam circle? Siapa dalam circle VIP? Cuba komen. Siapa dalam circle VIP? Cuba komen je. Saya. Saya baru join. Saya. Saya okey. Saya nak tanya korang. Pernah tak bila saya nak bagi setup korang, saya kata sabar jap, Mazhar tunggu dulu candle H4 close baru Mazhar bagi. Ada ke tak? Ada. Ada. You. Kenapa saya kata saya tunggu candle H4 baru saya bagi? Kenapa saya kata saya tunggu candle H4 baru saya bagi? Saya pun dah tak ingat lah kat mana setup tu. Goal lah. Setup goal. Saya ingat saya. Okay, jap, Saya ingat setup tu ni kat sini. Kat sini. Saya ingat lagi. Tak. Sini jap saya buka. Oh, sini kot. Bukan lah. Jap. Jap. Wait, sabar. Hmm, Jap, saya buka H4 balik. Okay, ni dia respect. Ni betul. Ni kat sini. Saya nak bagi buy kat sini. Okay. Ni lah. Okay. Okay. Kat sini. Okay. Ada satu hari tu, 30 Januari, tak silap saya, ada setup buy SRR. S beri R, ada satu GR. Tapi lower time frame mana nampak SRR. M30 pun nampak. Saya tak ingat yang mana satu. Ni M30. M30 nampak. S beri R nampak. Nampak. Live trade. Okay, nampak ni. Nampak. Okay. Ni. Kalau saya buka. Okay. Support ada kat sini. Waktu tu support ada kat sini. Okay. Waktu tu bila saya nak bagi setup. Kan. Saya nak bagi setup dekat atas ni. H4 waktu tu tak break kawasan resistance ni untuk dia jadi continuation buy. And then apa yang terjadi adalah. Oh, bukan. Bukan guys. Bukan situ. Okay. Bukan. Sekejap saya dah pening lah kat mana. Tapi saya rasa macam situ. Oh, ni. Sekejap. Bukan lah. Rasanya macam tu lah sebab. Tak apa. Kita study je ni. Sebab, walaupun saya nampak dekat sini SRR. Contoh lah, SRR kat sini. Tapi H4 ni respect resistant. Dia akan mati support. So, sebab itulah saya tak jadi buy kat sini. Faham pecah? Faham tak? Ni contoh dia. Faham? Faham? Ni contoh dia. Clear? Clear guys? Ni contoh. So, kalau contoh kita tengok setup-setup SRR dan RSS kan. Kalau korang pergi pakai dekat lower time frame. Okay, lower time frame. Macam ni. Dah tahu direction nak naik. Kita pergi bantai untuk cari sell. Contoh. Contoh memang akan pecah. Faham? Memang akan pecah. Memang pecah. Faham? Sebab apa? Direction dia kata yang dia kena naik. But once dia dah sampai ke kawasan resistance tu, barulah dia akan buat perubahan trend. Okay, sebab tu benda yang pertama yang kita kena pegang dan kita kena faham adalah direction. Lepas tu barulah kita cari setup. Clear? Clear tak tuan-tuan dan perempuan? Cuba komen 220 orang mata memandang. Sebab direction time frame besar lagi kuat. Ya betul. Okay. So sekarang ni saya dah ajar korang tentang yang pertama tentang direction. Tadi kita ajar first benda yang pertama adalah cara macam ni kita nak entry pukul 9. Kita nak tengok confirm pukul 9. Direction tengok weekly ke? Tak, saya pakai monthly, weekly, daily. Yang kedua, kita tengok dia punya OSHLC, direction semasa. Lepas tu barulah kita cari setup.
H4 ke, H1 ke, M30. Faham tak? Faham? Kita nak cari setup untuk SRR dan RSS ni, kita tengok dekat time frame H4, H1 dan juga M30. Clear? SRR, RSS boleh digunakan sebagai confirmation? Boleh. Entry pukul 9 tu kena tengok direction dia. Mesti lah. Semua benda kena follow direction. H4 close untuk check direction. Betul? Boleh? Like? F15 tak boleh? Boleh, tapi agak risky lah. Sangat-sangat risky. Okay, sangat-sangat risky. Sebab contoh, kalau korang trade M15, M30 tak break pun resistance tu. Korang tengah entry yang tengah-tengah. Contoh kan, dia macam ni. Okay, saya beri contoh korang, dia macam ni. Contoh, setup korang macam ni. Ni M15 korang. Tapi H1 dia macam ni. H1 dia respect resistance. Lepas tu dia nak mati support. So, sasar H1 ni akan cari support. Tapi korang nak buy kat sini. Sasar pecah sebab dia akan cari support. Faham tak? Tu penting. Clear guys? Clear tak? Okay? Clear? So, apa yang saya nak ajar korang adalah hari ni, ini benda yang sangat penting lah. Okay. Ada dua perkara. Okay. Satu, ini untuk kalau korang nak scalping. Okay. Ni kalau korang nak scalping. Yang saya kata insyaAllah korang boleh dapat 30 pip dalam tangan tu. Okay. Okay. Contoh, korang boleh tengok dekat kawasan opening candle H4 ni. Okay. Opening candle H4. Okay. Korang boleh tengok dekat kawasan opening candle H4. Ada tak RSS ataupun SRR di dalam tu. Contohan macam ni. Ada tak RSS? Tapi jaga-jaga lah. Yang ni news tau. News punya. Nak. Air dah habis. Air apa tu? Tak keluar tekak air. Sarawak apa? Saya air je. Tak habis. Dah habis lah. Pukul 11. Okey. Contoh lah. Nak ambil air. Kita ambil air dulu. Bini hantar air kan. Sikit tekak air. Tekan betul tekak ni. Soda guys. Okey. So contoh lah. Saya tak nak ni zone news agak berisiko. Okay, saya beri satu contoh lain lagi. Okay. Okay, saya tunjuk korang benda yang senang lah untuk korang faham tentang benda ni. Okay, contoh katakanlah korang buka support ni, opening candle daily. Nampak ni contoh opening candle daily. Ni contoh opening candle daily. Nampak? Nampak? Nampak opening candle daily? Ataupun ini kawasan opening candle daily juga. Contoh. Opening candle daily. And then bila korang buka dekat lower time frame, ada setup SRR dan RSS dalam tu, korang boleh scalping 30 pip. Faham? Faham tak? Faham tak? Tak dengar? Serius lah? Asal korang tak dengar? Mic saya kat sini. Contoh. Contoh. Tunjuk contoh lagi. Okay, kita tunjuk. Contoh ni opening candle. Lepas tu korang buka H1. Ada RSS tak? M30. Ada RSS tak? Ada. Korang boleh cari untuk scalping sell kat situ. Contoh yang bawah ni. Okay. Bawah ni. Ada SRR tak? Contoh. S, break R. Wih, ni pun news juga ni. So, ini pun tempat boleh scalping 30 pip. Pak, ni contoh. Kamera terputus-putus. Iya-iyaan sih kamu. Kenapa kamera saya terputus-putus ni? Okey je tuan. Semua okey je. Contoh. Nampak ni opening candle bawah ni. Nampak? Line dia. Okey. Nampak ni opening candle ni. Contoh ni saya ambil contoh. Opening candle. So, saya buka H1. Ada SRR tak? Contoh. Ada SRR tak? Ada. So, saya akan scalping buy kat sini juga. Faham tak? Faham tak? Faham? Okay guys?
Ni cara macam ni kalau korang nak scalping. Menggunakan opening candle dan juga SRR RSS. Dalam setiap kawasan opening candle tu, korang boleh cari ada tak setup SRR RSS. Kalau dulu saya mengajar dekat apa nama? Fiziksikanas dulu saya mengajar juga benda ni. Saya tunjuk benda ni tapi benda ni kita tunjuk dekat monthly. Dulu lah monthly opening candle. Contoh monthly opening candle sini. Ni ada, sini ada. So saya akan fokus untuk cari setup. Ada tak setup RSS dalam tu? Allah, tak sampai kan? Tak sampai. Dulu kita pakai apa? Golden Line. Ya, yang tahu Golden Line tahu lah. Budak pondok. Opening candle. Ni kalau gold kita pakai kat daily pun boleh insyaAllah. Weekly pun boleh. Weekly lagi strong lah. Contoh Hmm, banyak lah. Saya pun tak tahu saya nak tunjuk korang. Saya bagi contoh Ni satu. Ni yang kedua. So bila korang buka H4 ke apa ke, korang tengok ada SRR tak? Tuan-tuan, ada SRR tak sini? Ada tak SRR? Ada tak? Ada tak? Ada. So bolehlah kalau buy. Buy sub macam contoh. Alah tak payah tengok lah ni 700 pip. Orang hold sampai sini je. 30 pip je. Lepas tu takut lah. Sorry, saya tak kutuk korang pun. Okay, yang kedua tadi mana? Atas ni. Sini. Lepas tu tengok H4 ada SRR tak? Contoh. Ada SRR tak? Ada sini. So, pull back, buy. Ni yang first entry ni yang first ni scalping. 200 pip. Tu contoh dia. Ni contoh saya buka yang time frame weekly. Faham tak? Faham tak? Kalau daily bolehlah tengok kat H1. Kan? Kalau tengok daily bolehlah tengok kat H1. Contoh ni daily. 24 24 tu kat H1. Ada SRR. Contoh ni, ada tak SRR? Ada SRR kat sini. Ada tak SRR? Ada tak? Hafizi J ada. Mana SRR dia? Mana ada? Tak nampak pun. Mana ada SRR kat sini? So ni bukan ni. Faham? Silap-silap. Okay? Hafizi J dia pakai topi terus jadi silap. Mata masa korang. Tak apa. Korang back test selalu. Okay? So benda ni sangat penting untuk korang as a trader untuk cuba cari. Cuba lah cari kan. Contoh macam ni. Ni. Oh ni ada gap pula. Kacau betul. Sebab ni banyak kawasan ni banyak sideway. Contoh kalau bawah-bawah ni korang cari ada rezeki insyaAllah ada. Tapi kalau yang terdekat ni cubalah tengok dekat kawasan-kawasan support H4 ni opening ni ada tak. Tapi saya tak suggest lah. First kena buka dulu time frame untuk cari direction. Lepas tu barulah cari benda ni. Okay? Tak apa. Nanti yang dalam circle bila saya bagi setup nanti saya akan hantar korang. Apa confluence yang korang boleh tengok. Macam sebelum ni saya hantar korang confluence yang korang boleh tengok. Contoh korang boleh tengok dekat apa nama saya bagi chart pattern. Kadang-kadang saya bagi RSS. Kita set RSS ni sebab ada chart pattern. Kan? Contoh macam tu. So boleh belajar. Sampai dalam circle korang belajar. Minggu depan insyaAllah saya cuba baik korang. Start esok. Setup yang ada reason korang belajar. Saya tulis. Yang backtest nanti saya hantar ke admin. Boleh Ustaz? Oh, yang tu admin check lah. Rapat sikit mic Sifu. Full volume dah ni. Suara saya tu korang tak clear guys? Korang tak clear ke suara saya? Clear. Kuat. Clear je. Clear. Okay je. Clear. Clear. Clear suara. Clear tuan. Clear. Clear. Kuat. Clear je. Dia ada, korang ada masalah kot. Apa? Keyjet apa dah nama? Clear. Jom MU. Clear dan merdu. Okay?
So far buat masa sekarang, apa yang korang dah dapat? EJ ada RSS. Kan Mazal? Kita tengok contoh. EJ. EJ tu. Ni RSS lah. Tapi, ni RSS. Betul. Ni RSS. Tapi kena tengok luar dari sini. Okay. Kat monthly. Okay. Monthly. Dia touch kawasan apa ni guys? Dia touch kawasan apa? Resistant. Mati mana? Mati support. Cuba kita tengok dulu. Perjalanan ni. Okay. Dia touch kawasan resistant mati support. Oh, so ni. Okay. Ni yang saya maksudkan tadi. Okay. Kita kena baca storyline dia secara harian. Contoh. Dia respect. Target. Mati support. Support. So sekarang ni. Alamak. Price. Respect. Kena mati. Resistant balik. Respect support mati resistant ataupun opening candle terdekat. So sekarang ni price kat kawasan opening candle. Buka H4 pula. Ada RSS. Ni contoh. Ni ngam lah. Untuk sell. Saya akan mark. Cara saya mark candle yang ditelan tu. Saya buka pula H1. Untuk saya kecilkan zone. Zone saya kat sini. So. Sekarang ni. Ni dah running lah. Tapi baru sikit ni. Baru berapa pip ni. Baru 33 pip. Kalau tanya saya. Untuk solidkan dia. Biar dia buat breakout sell dulu. Lagi sekali. Maksudnya dia buat breakout sell. Pullback. Solid sell. Faham tak? Okay. Clear. Faham. Aberon kita. Clear. Ni contoh kat tunggu confirmation lah. Lagi clear. Ni contoh dia. So ni dah selari kan. Saya tak ni contoh yang dah selari. Okay. Lepas tu kalau gold. Kalau contoh kita buka weekly. Dia dah respect kawasan resistant. Possible je dia mati support ni. Betul tak? Support ni. Bila kita buka daily. Okay. Daily pun dia respect kawasan resistant ni. Kita buka pula H4 daily lagi. Dia kena mati mana? Support yang terdekat mana? So sini pun possible juga untuk dia turun sampai sini. And then saya buka pula H4. H4 punya cerita betul dia nak turun bawah ni. Tapi still dia belum break kawasan support ni. So cerita dia sekarang dia ada dua possibility yang berlaku dekat gold. Yang pertama adalah disebabkan dia tak break support ni, dia still ada possibility untuk buat kenaikan sampai atas ni, barulah turun. Tu yang pertama. Ataupun kalau dia nak turun, dia kena buat breakout sell yang baru, pullback, saya akan cari sell dekat sini. Ni kawasan ni. Faham tak? Ni contoh apa yang saya nak korang faham. Clear? Clear tuan-tuan? Clear? Clear? Mazal, Alhamdulillah. Okay. So, nak kena backtest slow-slow je. Korang boleh backtest dulu untuk cari dan fahamkan tentang setup. Okay. And then macam saya beritahu korang siapa yang nak masuk dalam circle nanti korang boleh pay admin je. Korang boleh depo je terus. 77 USD je. Okay. Korang boleh depo je terus nanti. Lepas tu siapa yang active trade, high slot traded dan aktif bagi feedback dan sebagainya nanti, tapi saya akan utamakan yang high slot traded lah, yang bukan depo. Sebab ada yang depo tapi tak aktif trade pun, tak guna lah benda tu. Sebab tempat ni broker sponsor. Faham tak? So saya akan buat kelas face to face tu pada 15 hari bulan 2 dekat KL. Saya tak pasti nama tempat tu apa, tapi dekat KL lah. So siapa yang diberi jemputan untuk hadir tu, korang boleh hadir. Sebab benda ni saya buat bukan untuk 100 orang, 200 orang, tak. Saya buat hanya untuk 30 orang. Okay. Yang aktif sahaja. Clear? Dan waktu tu banyak benda lah yang saya akan ajar. 2 hari 1 malam ke? Tak lah. 1 malam je lah. 2 jam je kelas tu. Kelas tu pukul 8.30 sampai 10.30. Habis lah. Okay. So 15 Februari dekat KL. Okay. And then okay, saya pun lupa. Nanti satgi malam saya akan post korang pemenang untuk apa. Salah satunya adalah gold bar tu. Okay, gold bar tu
Kita nak korang okey tak apa, saya akan buat satu sekali lagi live untuk kita buat kontes gold bar tu. Malam, malam bukan pagi. Saya tak buat kelas pagi-pagi guys. Pagi-pagi kita tidur. Okey. So nanti kita akan bagi gold bar ada dua Satu saya dua gold bar saya akan bagi kat korang. And then satu lagi apa nama? Untuk depo nanti saya bagi kat. Tak kira saya akan post pemenangnya. Lepas tu nanti boleh bagi saya client ID je. Kita arrange macam mana depo nanti. Okey? Dulu boleh je sampai pagi. Dulu tak ada baby bro. Baby. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain guys? Saya harap apa yang saya sampaikan kepada korang bermanfaat dan boleh membantu korang dari menjadi seorang trader yang berjaya. Dan insya-Allah nanti video ni saya akan bagi kepada dalam grup nanti. Okey. So saya doakan yang terbaik kepada korang. Okey? Clear? Alright. So itu saja guys. Buat malam ni saya nak kena pergi makan dulu dan tidurkan baby dulu. Alright. Bye bye guys. Kita jumpa minggu depan. Siapa yang nak masuk dalam circle, nak belajar cara macam mana saya punya personal entry, nanti boleh PM admin. Okay? Alright guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye bye guys. Selamat malam.